The Environment and Water Resources Minister has stressed once more the need for a community effort to suppress rising dengue numbers. 在我国骨痛热症疫情有恶化的趋势，住家滋生伊蚊的情况也越来越严重。 Lebih banyak rumah didapati menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pada masa yang sama, bilangan kes denggi di negara ini telah meningkat. தேசிய சுற்றுப்புற நிறுவனம் வரும் வெப்ப காலத்தில் டெங்கி காய்ச்சல் அதிகமாகலாம் என்று எச்சரித்துள்ளது. மேலும் தற்போது அந்த காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 60 விழுக்காட்டினர் வழக்கமானதை விட வலுவான கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அது கூறியது. At one moment I was a very healthy man, and another moment actually I lying in the bed and become very helpless, and I was very weak. And at one stage I thought that I'm going to die because of the worried about the dengue shock syndrome. And I was in hospital for close to about 8 days. Traumatic experience with a lot of physical and mental suffer. And I'm lucky that I recover. Mosquitoes do not recognize anybody. They don't care whether you are a grassroots leader, just a resident, or just anyone. Any opportunity, they will attack. I couldn't explain how is it, but I really feel very, very sick. Doctor actually told me twice that I'm not getting any dengue because the symptoms have gone. On the 5th day, I had rashes all over my body. I went to see another doctor. The doctor confirmed that I have dengue. Sebelum tahun 1970, denggi terdapat di 9 buah negara sahaja. Kini, ia telah merebak lebih daripada 100 buah negara merentasi Amerika, Afrika, Asia, Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Lebih daripada 2.5 bilion orang mempunyai risiko dijangkiti denggi. Tiada vaksin, tidak banyak yang boleh kita lakukan terhadap perubahan persekitaran. 9 daripada 10 kes denggi mungkin tidak menunjukkan sembarang simptom. Kunci untuk membasmi denggi adalah mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Setiap orang perlu memainkan peranan untuk memastikan denggi sentiasa dikawal. Denggi disebarkan oleh nyamuk Aedes betina. Nyamuk ini telah menyesuaikan diri dengan persekitaran bandar dan rumah. Ia bermula mengeksploitasi habitat yang sukar dikesan untuk membiak. Selain daripada itu, nyamuk Aedes menghisap darah lebih daripada seorang dan ini meningkatkan peluang transmisi denggi oleh nyamuk yang telah dijangkiti. Peningkatan suhu memendekkan kitaran hidup nyamuk Aedes dan tempoh pengeraman virus yang berada dalam nyamuk. Ini bermakna dengan suhu persekitaran yang lebih panas, nyamuk yang telah mendapat virus daripada pesakit denggi boleh berjangkit dengan lebih cepat. Dengan peningkatan kepadatan dan mobiliti populasi di Singapura, ancaman denggi akan menjadi lebih besar. Lebih habitat pembiakan akan wujud jika ia ditinggalkan tanpa dipantau. Peningkatan mobiliti juga meningkatkan peluang kita untuk berinteraksi dengan orang dari negara endemik dan mendapat jangkitan tanpa diketahui. Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA menerajui perang terhadap denggi. Kita melakukan pemantauan yang kerap dan membuang air yang bertakung di kawasan awam semasa musim hujan untuk mengawal populasi nyamuk agar menjadi sederhana semasa musim panas. NEA juga menjalankan kajian dan penyelidikan untuk meningkatkan dan memperkukuhkan rejim kawalan denggi kita. Terdapat juga sistem maklumat geografi GIS yang digunakan untuk mengesan, menyekat penularan denggi dan memantau situasi tempat pembiakan nyamuk di seluruh negara kita. Kawasan yang bermasalah dikenal pasti untuk membantu penggunaan sumber dengan efektif. Pada peringkat masyarakat, NEA melibatkan pertubuhan akar umbi dan kumpulan sukarelawan pencegahan denggi di kalangan 84 jawatan kuasa perundingan rakyat. Latihan disediakan kepada sukarelawan dan mereka pula akan mendidik penduduk-penduduk yang lain. Sukarelawan ini akan bersama-sama memeriksa tapak pembiakan nyamuk yang berpotensi di kawasan mereka. Iklan juga disiarkan dalam surat khabar, perhentian bas dan di dalam kereta api MRT
untuk mengingatkan orang awam supaya mengambil tindakan mencegah pembiakan nyamuk di sekitar perumahan mereka. Mengambil langkah-langkah pencegahan yang mudah di rumah dapat melindungi diri dan orang tersayang daripada demam denggi. Penyertaan aktif oleh setiap penduduk diperlukan untuk memerangi cabaran ini. Usaha yang bersepadu akan membantu mengurangkan pembiakan nyamuk di dalam dan di luar rumah. Being a grassroots leader, actually we have brought up a lot of measures and precaution, prevention, not only to ourselves, for the residents around us in our zone and all that. What we can do is basically not just to rely on others taking precaution or measures, to stop all this, to limit these breeding grounds. I would say that each and individual has a part to do. Don't take risks. Don't overlook a small mosquito. It can cause big harm. Setiap orang mesti memainkan peranan untuk memerangi denggi. Ingatlah, penyebaran virus maut ini hanya boleh dibendung apabila setiap individu mengamalkan sikap berwaspada.